Ini saya nak bercakap pula tentang manifesto dan kepentingannya dalam mempengaruhi rakyat dalam pilihan raya umum ke-15. Saya nak tumpukan hanya kepada satu parti saja, itu Pakatan Harapan. Apa manifesto utamanya yang perlu di-highlightkan bahawa inilah terbaik tawaran Pakatan Harapan untuk rakyat 5 tahun ke depan. Saya nak fokuskan manifesto Pakatan Harapan ini hanya kepada 3 sahaja, iaitu kepada reformasi institusi, federalisme, dan ketiga kepada kesihatan. Reformasi institusi ini menarik dan luar biasa. Memang telah dicakap sebelum ini, tetapi perlu diulang lagi kali ini kerana dia menarik untuk kita mendapat perhatian. Yang kemudiannya, jika Pakatan Harapan menang, ini janji yang hendak kita tuntut. Pertama apa? Kita hendak kita janjikan bahawasanya Perdana Menteri jawatannya paling lama 10 tahun, 2 penggal. Begitu juga dengan Ketua Menteri, begitu juga dengan Menteri Besar. Yang kedua, Ombudsman. Ombudsman ini lama kita cakap. Ombudsman ini adalah satu suruhanjaya yang fungsinya untuk menyiasat salah laku pentadbir awam. Benda ini kita janji sekian lama, tapi kita tidak pernah buat. Yang kita ada cuma Biro Pengaduan Awam yang tidak ke mana pun. Tapi janji Ombudsman ini, kalau kita mahu maju, kita mahu cekap dari segi pentadbiran, laksanakan. Kita nak tengok janji ini, dan pada saya janji ini cukup menggairahkan dan menggembirakan. Yang ketiga daripada manifesto ni, kita janji apa? Kita janji kita akan wujudkan akta pendanaan politik. Political financing ini lama kita nak mengatasi masalah keuangan, masalah politik wang. Maka akta pendanaan politik ini kita harap sangat janji ini dilaksanakan. Yang ketiga, kita janji untuk mencalonkan jawatan-jawatan utama bebas daripada kawalan Perdana Menteri, dengan kita wujudkan dulu jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, mencalonkan Perdana Menteri, kemudian nak dipersembahkan kepada baginda Persatuan Agong. Apa dia jawatan-jawatan utama itu? SPRM, SPR, Ketua Hakim Negara, Peguam Negara, Ketua Polis Negara. Itu adalah jawatan-jawatan utama yang kita janjikan akan dipilih dan disalin terlebih dahulu adalah jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Seterusnya, kita juga berjanji untuk memisahkan bidang kuasa antara Peguam Negara dengan Peguam Cara. Ini reformasi institusi. Apa lagi? Pilihan raya. Kita janji akan wujudkan Akta Tetap Parlimen. Akta Tetap Parlimen itu bererti pembubaran Parlimen apabila tiba tempohnya. Tidak lagi kita akan the snap election yang Perdana Menteri ada kuasa pada bila-bila masa sahaja untuk menasihatkan baginda agung bahawa kita ada Perdana Menteri kita ada pilihan raya pada ketika ini. So, Akta Tetap Parlimen ini memang menarik. Kerana seperti mana negara-negara di dunia lain, di negara-negara lain pada hari ini, mereka ada akta ini. Yang seterusnya juga kita akan memperluaskan janji Pakatan Harapan untuk memperluaskan hak pengundi Sabah dan Sarawak untuk mengundi. Terakhir sekali, reformasi institusi yang perlu diangkat ialah kita nak mewujudkan Akta Perkhidmatan Parlimen. Sebelum ini, kalau staf-staf di Parlimen itu mendapat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dan ada campur tangan eksekutif, tetapi dengan adanya Akta Perkhidmatan Parlimen ini, maka petugas-petugas di Parlimen ini ditentukan oleh aktanya sendiri dan akan diambil daripada mereka yang sudah berkhidmat di Jabatan Parlimen. Seterusnya, yang mustahak yang kita tak boleh lupalah, inilah satu tawaran Pakatan Harapan yang tak ada pada parti-parti lain, iaitu tentang pengukuhan federalisme. Apa Pakatan Harapan janji? Pertamanya 40% hak Sabah yang ada dalam perlembagaan mengikut perkara 112C itu akan ditunaikan. So, rakyat Sabah beri perhatian kepada perkara ini, kerana inilah tuntutan sekian lama berkaitan dengan hak keuangan Sabah. Dari hasil negeri Sabah, 40% kerajaan pusat akan janjikan, kerajaan Pakatan Harapan, jikalau memerintah berjanji akan pulangkan kepada negeri Sabah. Yang kedua, apa lagi? 35% perwakilan Parlimen kali ini akan diwakili oleh penduduk daripada wakil Sabah dan Sarawak. Itu kita kembali kepada perjanjian asas Akta Perjanjian Malaysia 1963. Selain daripada itu, janji tentang 2 timbalan Perdana Menteri, 1 timbalan Perdana Menteri daripada Semenanjung dan 1 daripada Sabah dan Sarawak. So, impian tuntutan Sabah yang selama ini menyatakan bahawa asymmetrical federalism itu tidak membawa apa manfaat kepada kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak ini. Inilah ketikanya rakyat Sabah jika mahu mengembalikan hak otonomi Sabah dan Sarawak. Pakatan Harapan is always the best for you to support this time around. Apalagi yang saya hendak beritahu, akan tubuhkan 2 universiti.
Yang tubuh dua universiti ini ada juga pada Barisan Nasional, ada juga pada Perikatan Nasional. Tetapi yang saya sebutkan di atas tadi itu, janji-janji untuk mengukuhkan federalisme itu, hanya Pakatan Harapan yang menawarkannya. Bolehkah Pakatan Harapan jika diberi kuasa lagi untuk melaksanakannya? Apatah lagi 22 bulan yang memerintah menyatakan bahawasanya manifesto bukan kitab suci. Saudara-saudari, ingat satu perkara. 2018 hingga 2020 bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menterinya. Tapi kali ini, kalau Pakatan Harapan memerintah, saya yakin dan saya berharap berdoa supaya Perdana Menteri yang akan membawa kita ke satu politik baru ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan inilah manifestonya pada kali ini cukup menarik. Dan terakhir saya akan terus tentang kesihatan. Dua perkara utama tentang kesihatan ini. Pertamanya apa? Pertamanya kita janji perbelanjaan kesihatan kita untuk 5 tahun ke depan adalah sebanyak 5%. Tak ada lagi kita buat sebelum daripada ini. Pada tahun 2021, pendapatan perbelanjaan untuk kesihatan daripada GDP kita cuma 2.58%. You bayangkan dibandingkan negara-negara maju 11.7% di Amerika Syarikat, 99% United Kingdom, they are still far away. Tapi kita biarpun dengan pendapatan yang tersekat, kita janji 5% untuk 5 tahun bagi meningkatkan taraf kesihatan. Ayo anak-anak muda doktor kontrak yang tidak puas hati dengan kerja kontrak dan sebagainya. Ini janji Pakatan Harapan. Doktor kontrak ini kita tubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan khusus untuk mengatasi dua masalah. Masalah doktor kontrak, masalah pakar kesihatan, supaya kita bekerja secara shift bagi memastikan semua rakyat boleh mendapat perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pakar siang maupun malam maupun petang. Dan ini terbaik yang saya fikir saya nak angkat tentang tawaran manifesto Pakatan Harapan dalam Pilihan Raya ke-15 ini.